وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung tafsiran bagi surah Ali Imran, bagi surah Al-An'am ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allahi tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Surah Al-An'am ayat 159 hingga 165. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam perlakuan mereka. Sesungguhnya perkara mereka itu hanya terserah kepada Allah. Kemudian ia akan menerangkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Sesiapa yang membawa amal kebaikan, maka baginya 10 kali ganda kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedang mereka tidak dianiaya. Katakanlah, wahai Muhammad,
Sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul dan lurus. Itu agama yang tetap teguh, itu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tidaklah ia dari orang-orang yang musyrik. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan yang demikian itu sahaja aku diperintahkan, dan aku adalah orang Islam yang awal, yang pertama. Katakanlah juga wahai Muhammad, sesudahnya patutkah aku mencari Tuhan selain daripada Allah, padahal dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu, dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itu saja menanggung dosanya, dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu berselisih padanya. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, karena ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakan kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amalah cepat azab seksanya, dan sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha mengasihani. Sadaqallahul azim. Ayat 159 hingga 165 surah Al-An'am. Pada minggu lepas kita baca ayat bagaimana Allah Ta'ala mencabar orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Adakah mereka mahu menanti datang pada malaikat, datang kematian, datang hari kiamat, baru mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat kita baca pada hari ini, Allah Ta'ala menjelaskan pula tentang mereka yang memecahkan umat atau berpecah daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya mereka yang memisah-misahkan agama mereka. Kalimah farraqu makna memisah atau memecahkan. Dibaca dalam dua wajah, dibaca dalam dua qiraat. Ada ulama qiraat membaca farraqu, ada yang baca farraqu. Farraqu makna memecah belahkan. Kalau farraqu makna memisah-misahkan, berpisah. Ayat ini merujuk kepada mereka yang meninggalkan agama Allah Ta'ala. Kerana asal manusia beriman kepada Allah. Kana nasu ummatan wahidah, kata Allah. Manusia asal umat yang satu. Makna umat yang satu semuanya beriman kepada Allah Ta'ala. Faba'asallahu nabiyyina mubashirina wa munzirin. Lalu Allah hantar pula para nabi untuk memberi khabar gembira dan juga memberi amaran. Kata Abdullah ibn Abbas ketika menghuraikan ayat ini, kata dia, manusia daripada zaman Adam AS sampailah selama 10 kurun berada di atas iman kepada Allah Ta'ala. Semuanya beriman kepada Allah Ta'ala. 10 kurun maknanya 1000 tahun. Selama 1000 tahun manusia beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian berlakulah kesesatan. Mana asal manusia beriman kepada Allah bermula Adam, kemudian berlaku kesesatan. Bila berlaku kesesatan, Allah hantar rasul-rasul, Allah hantar nabi-nabi. Allah hantar Nabi Nuh AS untuk menyadarkan umat balik semula kepada Allah Ta'ala. Maka siapa yang meninggalkan agama Allah, dialah yang memisahkan atau memecahkan umat daripada agama Allah. Dialah pemecah belah. Di zaman Nabi SAW, Nabi dituduh pemecah belah. Wahai Muhammad, kamu datang farraqta bihi jama'atahum. Wahai Muhammad, kamu datang memecahkan masyarakat kamu.
Dengan datang Nabi kita Muhammad ajak manusia balik semula kepada agama Allah Ta'ala, Nabi pula dituduh sebagai pemecah belah. Sedangkan yang sebenarnya Quraisy itulah yang pecahkan umat, yang asal beriman kepada Allah Ta'ala, agama yang satu, kemudian syirikkan Allah Ta'ala. Syirik itu jadi sebab manusia pecah. Kata Allah, orang yang pecahkan agama Allah daripada asal beriman kepada Allah pecah. Pecah macam mana? Bila mana mengikut kesesatan. Dan sesat itu banyak puak. 2 minggu lepas kita baca hadis. Kata Nabi SAW, iftarakat ummati ila 73 firqatan. Umat aku akan pecah pada 73. Kulluha finnar, semua dalam neraka belaka, illa wahidah, melainkan satu saja. Hak lain itu asal agama Allah dia pecah jadi 72, 73. Yang semua tadi sesat belaka. Pelbagai puak ada sepanjang zaman. Ulama duk kira jumlah 70 lebih tadi kira macam mana? Adakah angka yang tepat ataupun angka itu menunjukkan banyak? Satu je betul, tu khilaf kalangan ulama ketika mentafsirkan hadis ini. Maka ulama yang buat kira satu-satu, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya. Sepanjang zaman akan berlaku umat akan wujud kelompok-kelompok yang sesat berbagai cara. Hari ini ada pula nabi-nabi yang mendakwa nabi. Ayah pin seorang dah. Hak di Terengganu dia besuk. Ada pula dia panggil apa, Nabi Rasul Taha ke apa nama, Kaha di negeri Selangor, dan banyak lagi berlaku. Itu negara kita saja. Tapi gambarannya manusia bila mana bawa pada ajaran yang lain daripada ajaran Allah dan Rasulnya, dia telah pecahkan umat. Yang asal 100 orang ahli masjid, ada 2 orang pelik, buat cara dia sendiri, ibadat dia sendiri, dia buat grup dia sendiri, kelompok dia sendiri, dia buat pemikiran dia sendiri. Ini yang pecahkan umat. 2 orang satu puak. Mari 2 lain, puak lain pula, mungkin 3 orang, jadi puak lain pula, ada 3 puak lain. Akhirnya masjid pecah. Imam yang asal seorang jadi banyak imam. Semayang hujung satu imam, hujung satu imam, hujung satu imam. Berpecah-pecah. Kenapa? Asal mula berpecah pada amalan agama. Sama ada agama yang dicampur aduk betul sikit, banyak salah, atau terus salah terus. Sepanjang zaman akan ada yang macam ni. Yang macam ni lah kata Allah, farraku dinahum. Mereka ini memecahkan agama mereka. Wa kanu syi'a, dan adalah mereka berpuak-puak. Satu puak. Sebab itulah Allah Ta'ala, agama kita Islam, Nabi SAW menyambung risalah Nabi Allah Ibrahim, ajak orang balik semula kepada agama Tauhid. Dia tolak di Mekah, akhirnya berjaya bina masyarakat baru di Madinah. Nabi jadi pemimpin negara, buat perlembagaan yang rujuk pada Quran, rujuk pada Nabi SAW. Ini umat yang besar bersatu. Kemudian umat yang besar ini, wafatnya Nabi SAW, ada khalifah pengganti Nabi, dan berkesinambungan umat Islam ada khalifah. Hinggalah berlakulah kejatuhan kerajaan Islam yang besar, kerajaan Islam Uthmaniyah, jatuh khilafah Islam. Di alam-alam yang lain, alam Melayu kita berkesinambungan, lahir pelbagai khilafah yang dinamakan sebagai sultan. Terengganu ada sultan, Kelantan ada sultan, Pahang ada sultan. Jatuh kerajaan Melaka, naik kerajaan Johor yang juga memerintah cara Islam. Kemudian dibina pula kerajaan Islam di negeri Perak, dibina kerajaan Islam di Kedah. Umat Islam ada kerajaan yang bawa agama Allah Ta'ala. Maka yang berpisah daripada kerajaan Islam yang diperintah oleh para Salatin, yang ada penasihat-penasihat agamanya, ada muftinya, ada rujukannya, dan negeri Terengganu kita, rujukan kita Itqanul Muluk, yang digubal tak akhirnya oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga, digubal pada tahun 1911.
Sudah 100 tahun lebih, 111 tahun usia dia, yang meletakkan bahawa Terengganu wilayah wilayatun Islamiyatun Melayuiyah. Terengganu negeri Islam Melayu. Betul, ini kerajaan Islam. Datang campur tangan penjajah masuk, ataupun mustakmirun masuk, penjajah masuk ke negeri Johor, masuk ke negeri Perak, masuk ke negeri Melaka. Terengganu kita paling lewat masuk 1919 masuk untuk campur tangan, maka berlakulah pertempuran berdarah di bumi Telemong, ditentang oleh Abdul Rahman Limbung. Dan akhirnya kemudian orang putih yang campur tangan akhir undur diri, serah balik negeri kepada orang Islam, kekal dengan raja-raja yang ada, dan buka demokrasi. Diwujudkan pula parti-parti untuk masing-masing tawar diri jadi kerajaan mewakili sultan yang memerintah. Tapi pemerintah sebenarnya adalah sultan. Rujukan bagi negara adalah Islam. Dibuat perlembagaan Malaysia, tulis kat situ dalam perlembagaan artikel 3, Islam agama persekutuan. Dulu dihuraikan Islam dengan makna yang sempit. Islam ni untuk ritual saja, untuk sembahyang, puasa, zakat, haji saja. Sekarang kita minta diperluaskan tafsiran, mana Islam merangkumi semua benda, bukannya sembahyang, puasa, zakat, haji, beribadat. Islam dengan maksud ibadat, Islam masuk hak ehwal keluarga, Islam masuk undang-undang kehakiman, jenayah dan sebagainya. Islam merangkumi muamalah, urusan ekonomi dan sebagainya. Islam merangkumi semua. Maka negara kita ada rujukan Islam yang tinggal ditafsirkan. Maka bersama dengan kerajaan yang dah letak Islam di atas, ini adalah menjadi perkara yang wajib. Nak berbeza parti, nak tawarkan dia jadi kerajaan, itu nombor dua. Tapi bagi sebuah negara yang ada sultannya, yang dia Pertuan Agong, yang Islam agama yang menjadi agama bagi negara, bukan agama rasmi. Agama rasmi lain maksud dia. Ini agama negara. Islam agama persekutuan. Itu artikel 3 dalam perlembagaan kita. Maka dengan ada sultan yang di Pertuan Agong yang dibuat giliran 5 tahun sekali atau 9 sultan bagi negeri-negeri di tanah Melayu kita, maka Malaysia adalah negara yang letakkan Islam di atas. Tinggal lagi mentafsirkan Islam dan melaksanakan Islam itu menurut kekuatan semangat yang kita ada. Maka siapa yang langgar sultan, dia dianggap sebagai buruh. Sebab tu ada peraturan dalam negara kita. Mereka yang menentang yang di Pertuan Agong dengan bersenjata dipanggil buruh. Pemberontak dalam Islam, pemberontak dibunuh. Hukumannya hukuman bunuh. Itu undang-undang Islam sepanjang zaman. Pemberontak pada kerajaan Islam yang ada khalifah, yang ada sultan, dia adalah barin, jamaknya buruh, pemberontak. Hukumannya bunuh. Sebab itulah dalam undang-undang berkaitan hudud, 7 perkara berkaitan hudud, salah satunya apa dia? Iaitu menentang pemerintah yang menjadi ketua bagi sebuah negara. Itu salah satu undang-undang hudud. Buruh, orang yang memberontak, tak boleh. Yang boleh dibuat lagu mana? Kalau berlaku kesilapan kepada pemerintah, pada khalifah, pada sultan, menegur sultan, menegur khalifah menggunakan lidah. Saya bacakan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, menyebut, lupa hadis dia, mata dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kamu akan menegur kemungkaran. Tengok hadis dia. Innahu yusta'malu alaikum umara.
nanti akan dilantik kalangan kamu pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah, amir-amir. Amir dalam bahasa kitab-kitab fiqh merujuk kepada gubernur-gubernur. Kalau yang atas pada gubernur dipanggil khalifah. Kalau kita hari ini kita ada sultan-sultan. Sultan lantik pula menteri besar. Negeri yang tak ada sultan, jadi di bawah yang di-Pertuan Agong lantik gubernur. Gubernur Pulau Pinang, gubernur bagi negeri Melaka. Yang di negeri yang ada sultan-sultan lantik menteri besar pula. Maka menteri besar ini, gubernur ini adalah seumpama dipanggil sebagai umara. Gubernur pula lantik pula ketua menteri, itu umara. Nanti akan dilantik atas kamu umara, pemimpin-pemimpin. Fata'arifuna wa tunkirun, kamu akan buat tugasan amar ma'ruf nahi munkar. Dia buat betul, kamu sokong. Dia buat salah, kamu ingkar. Faman kariha faqad bari'a. Siapa yang tak suka pada kesilapan pemerintah, maka dia selamat. Waman ankara faqad salima. Siapa yang pergi ingkar, pergi tegur, dia selamat. Di sini Nabi sebut dua martabat. Satu, dia tak suka, hati dia tak suka, mulut tak cakap, tak berani. Yang ni Nabi kata bari'ah, lepas dah. Tapi ada satu lagi martabat, dia pergi jauh sikit, dia ada iman, dia kuat. Ankara, dia pergi tegur apa? Dengan lidah. Dia ni salimat, dia selamat. Satu lagi martabat. Walakin man radiya wa taba'a, tapi siapa yang redha mana pun hati dia, okey, aku tak ada apa-apa. Wa taba'a, bukan dekat redha, dia pergi ikut pula. Tengok cara Nabi sebut pada kita. Hak tadi dia tak setuju, dia diam. Yang kedua, tak setuju, dia bertindak. Hak ni pula setuju dengan kemungkaran, dia setuju kemungkaran, dia tak apa sebenarnya setuju. Ataupun dia berat lagi, dia pergi ikut. Yang ni tak selamat, yang ni tak terlepas maksud dia. Lalu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhu, bolehkah kita memerangi mereka? Qatala yuqadu, perang menggunakan senjata. Boleh kena lawan dengan senjata? Qala la, mereka tak boleh. Maknanya bila pemerintah buat kemungkaran, kena tegur. Maksimumnya apa? Dengan lidah. Perang senjata tak boleh. Masalu, selagi mana mereka salat. Berarti selagi mana mereka ahlul kiblah yang mengerjakan ibadat salat, tak boleh perangi dia. Maka Al-Imam Nawawi ketika huraian hadis-hadis seumpama ini, maksud hadis musyrik ini, dia kata apa? Dia kata telah sepakat umat bahawa menentang dengan senjata hukumnya haram. Kenapa? Sebab bila menentang pemerintah dengan senjata, umat akan pecah. Umat akan pecah. Berlaku pertumpahan darah. Maka darah umat Islam lebih wajar untuk dijaga berbanding menegur tadi. Dah diam, bukan suruh diam, suruh cakap. Maka datanglah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi kalimatu haqqin, seafdal jihad kalimah yang benar, inda sultanin jairin, di sisi pemerintah yang jair, yang zalim. Maknanya apa? Maksimal kita kena bercakap. Walaupun dipenjarakan, walaupun diketuk, walaupun dipukul, walaupun hingga berdarah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal sampai dipenjarakan kerana mempertahankan agama Allah Ta'ala. Ibn Taymiyah dipenjarakan berhadapan dengan pemerintah zaman dia. Hatta Imam Nawawi pun pernah dipenjarakan berhadapan dengan pemerintah dia, tak setuju untuk keluarkan fatwa berkaitan dengan cukai. Pilih tidak menentang menggunakan senjata. Kenapa? Kerana dia adalah khalifah bagi umat Islam, bagi sebuah negara, yang negara itu adalah negara bagi umat Islam, dan negara Islam menegur dengan lidah. Kenapa tak dibenarkan menentang? Sebab nak jaga umat agar tidak pecah.
Balik pada ayat tadi, innal ladzina farraqu dinahum, orang yang pecah belahkan agama mereka, wa kanu syi'an, mereka ni banyak puak-puak. Bila dah ada pemikiran masing-masing, dah kan ada buat puak-puak, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap puak dia akan berbangga dengan apa yang ada kat diri dia. Itu realiti manusia dah. Maka walaupun banyak puak macam mana sekalipun, kena pastikan puak-puak banyak ini puak-puak yang ikut agama Allah Ta'ala dan tunduk pada pemerintah yang mewakili pemerintahan utama, atau apa yang mewakili agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam hadis Nabi menyebut tentang sultan sebagai zillullah, bayangan Allah. Bukan dia wakil Tuhan, tak. Sebab dia mewakili pelaksanaan hukum hakam Tuhan. Para khalifah kerja dia mewakili Tuhan untuk pastikan agama Allah. Itu nama khalifah. Khalifah mana apa? Khalifah mana pengganti. Pengganti kepada Allah Ta'ala untuk melaksanakan agama Allah, atau pengganti kepada Nabi pada menegakkan agama Allah. Itu kerja khalifah sepanjang zaman. Dalam sistem moden kita hari ini, pemerintah dia serah mandat pada parti-parti. Buat pilihan raya. Mana yang menang jadi kerajaan. Dia mewakili sultan untuk memerintah. Yang kalah mungkin jadi pembangkang atau jadi mesra kerajaan. Jadi pembangkang pun bangkang dengan lidah. Masuk PRU mungkin dia pula kalah, orang lain menang pula. Maka hak menang jadi kerajaan, hak akan jadi pembangkang pula, tapi bangkang dengan lidah. Mungkin masuk PRU menang pula orang lain, kalah pula orang ni. Silih berganti boleh jadi macam tu. Macam berlaku di Amerika, berlaku di UK, berlaku di Australia, berlaku di negara barat. Biasa bertukar. Malaysia pun dah jadi biasa dah bertukar lah ni. Setiap yang bertukar itu, dia kena melaksanakan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mewakili sultan, mewakili yang di-Pertuan Agong. Maka bila berlaku kesilapan, tugas kita kena tegur. Tak kira siapa dia. Tegur kemungkaran tanpa takut. Walaupun dia kata apa sekalipun, kemungkaran tetap kemungkaran. Menjadi kewajipan kita menegur dengan lidah. Kenapa? Nak elakkan umat jadi pecah. Lasta minhum fi syai'. Orang yang pecahkan agama Allah dengan sebab pelbagai pemikiran yang sesat, kamu tak ada kaitan dengan mereka, wahai Muhammad. Tak ada kaitan. Tuan-tuan, hari ini kita berbeza hingga timbul puak-puak kerana dalam mentafsirkan, memahami perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga timbul hak ni kata bid'ah, ni kata tak bid'ah. Sedangkan yang berlaku ialah ada tempat yang memang benar-benar berlaku kesesatan. Ada tempat yang bukan sesat, berlaku khilaf kalangan ulama. Mereka yang pergi melawat kubur dengan tujuan nak agungkan kubur, ni sesat. Mereka yang pergi melawat kubur salihin tujuan untuk ziarah, untuk ambil peringatan, untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, maka yang ni kena dengan perintah Allah Ta'ala. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, sekarang ziarah. Hak pertama tadi sesat dah. Sebab apa? Sebab dia pergi ziarah kubur, tujuannya nak agungkan kubur dan nak minta dengan tuan kubur. Ini sesat. Ada pihak yang nombor dua tadi, hukum ziarah kubur, tujuan untuk ambil peringatan, tujuan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi kebaikan kepada Tuhan kubur. Ini cerita lain pula. Kadang-kadang kita balas dua-dua tepat. Hak pertama balas, hak kedua balas juga. Hak pertama sepakat dah. Hak kedua tu ada perbincangan. Ada pula amalan kita menjadi perbezaan pendapat. Contoh hari ni orang duk bahas berkaitan dengan Yasin. Baca Yasin pada orang mati. Berlaku khilaf kalangan ulama. Pecah dua umat. Sedangkan kalau masing-masing nak pegang pandangan masing-masing dengan merujuk pada fatwa dan ulama-ulama yang kata A dan kata B, maka semuanya berlapang dada. Tak tengok perpecahan kalangan umat.
Kita ambil contoh hadis berkaitan dengan baca Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah pada mautakum, pada orang mati kalangan kamu, Yasin. Berdasarkan hadis ini, 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, menyatakan bahawa sunat baca Yasin pada orang mati. Orang mati mana? Orang mati yang nak mati. Kerana makna mati kat situ, orang yang nak mati. Mati, orang mati dalam bahasa Arab 2 maksud. Satu, orang mati betul, orang mati. Kedua, orang yang hampir nak mati pun panggil mati juga. Maka dengan berpegang pada hadis itu, 3 mazhab menyatakan bahawa sunat baca Yasin pada orang hak nak mati. Hadis itu dinilai sebagai sahih oleh Ibnu Hibban. Tapi ada pula ulama yang menyatakan hadis itu hadis yang lemah. Maka mereka yang menganggap hadis itu lemah, dia tak beramal dengan amalan membaca Yasin tadi. Tetapi ada ulama yang pergi lebih jauh lagi. Bukan setakat makna orang mati itu orang nak mati saja, bahkan orang yang dah mati pun. Contohnya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, antara tokoh ulama mazhab Maliki, pengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir yang masyhur, dan pengarang kitab At-Tazkirah, kitab berkaitan dengan hak ehwal kematian. Dia kata maksud hadis tadi yuhtamalu, berkeberangkalian membaca Yasin ketika mana di sisi orang mati, atau baca Yasin ketika dikubur, dia kata. Ini disebut oleh Al-Imam Qurtubi. Berarti Imam Qurtubi berpandangan bahawa maksud hadis Nabi tadi ialah baca Yasin di sisi orang yang dah mati, satu, atau di sisi orang yang mati dikubur. Dan ia juga disokong oleh Al-Imam As-Sayuti, disebut juga dalam kitab beliau berkaitan kematian juga. Mana siapa yang nak pegang pandangan itu, silalah. Tapi ulama yang hanya menetapkan bahawa atau pegang bahawa makna mati ialah orang yang nak mati saja, maka baca Yasin pada orang yang nak mati saja, bukan pada orang mati, maka dia peganglah pandangan itu. Kita pula ni, orang awam ni, orang awam mungkin ada pegang pendapat yang awal tadi, yang menyatakan bahawa boleh baca Yasin pada orang mati dan baca Yasin pada dikubur. Yang pegang pandangan kedua kata tak, hanya untuk orang mati, orang yang nak mati, terpulanglah. Dan ada yang pegang seperti mana mazhab Maliki kata seperti mana pandangan mazhab Maliki, tak baca Yasin langsung, kerana hadis itu hadis yang lemah. Kata setengah ulama, tak sampai hadis itu kepada Imam Malik. Berarti akan ada 3-4 puak. Maka adakah perlu bergaduh? Tak perlu bergaduh lah. Perkara yang jadi khilaf kefahaman kalangan ulama. Kita kata bila ada orang mati, kita baca Al-Fatihah. Baca. Ada ulama menyatakan baca Quran pada si mati sampai pada si mati. Ada yang kata tak sampai pada si mati, maka tak boleh baca Quran pada si mati. Yang kata sampai pula ada 2 pendapat pula. Ada yang kata hanya baca terus sampai, ada pula baca dan niat sampai, baru sampai. Imam Nawawi ambil kaedah, dia kata baca dan dengan niat untuk sampaikan pahala pada si mati. Sampaikan, hadiahkan pahala baca Quran pada si mati, itu maksud dia. Maka berlaku pula perbezaan. Jadi kalau semua orang meraihkan perbezaan, maka tak timbullah pertemuan. Yang jadi masalah bila bertembung. Hak ni pegang pendapat A, ni pegang pendapat B, pegang pendapat C, bergaduh bomba dalam Facebook, dalam YouTube, dalam dalam WhatsApp, bergaduh ni hingga pecah 2-3 puak dalam masjid ini. Ini perkara yang salah. Ini memisahkan agama ni, memecahkan agama.
Bukan salah pada khilaf itu, salah pada bagaimana kita menerima khilaf. Maka kalau umat boleh faham keadaan macam ni, peganglah pendapat apa selagi itu pendapat yang dihurai oleh para alim ulama, dan terimalah perbezaan pendapat, selesai masalah. Dan kita pergi Mekah lah, Tok Imam semayang, dia tak baca pun Bismillahirrahmanirrahim, tak dengar telinga kita pun. Kita boleh terima. Sebab apa? Sebab mazhab dia, mazhab Maliki, Fatihah tak masuk basmalah. Mazhab Hambali masuk basmalah tapi tak baca kuat, dia baca pelan, bukan tak baca, dia baca perlahan. Hak dengar dia kata Alhamdulillahirabbil alamin, kita apa agak tak baca bismillah dia ni. Kita ikut tak? Kita ikut boleh ada je. Orang pergi buat haji, hak pergi buat umrah, boleh ada, boleh ikut, ada masalah apa? Kenapa? Kita faham itu pendapat mazhab masing-masing. Tapi kenapa bila duduk Malaysia nak bala, nak perang, berpecah belah? Patut yang kita kena pegangi atau kita tegur dan nak bergaduh, hak tak buat langsung tu. Hak Quran pun tak baca, Quran pun tak reti, hak tak pergi masjid langsung. Hak tu yang nak kita tegur, bukan hak dah beramal ni. Cuma beramal itu bergantung pada pandangan-pandangan fuqaha masing-masing. Contoh lagi saya buat berkaitan dengan bersalam selepas solat. Ada sebahagian kata ini adalah bid'ah, ada pula kata tak, bukan bid'ah, ini khilaf ulama. Semayang bid'ah, tinggal lagi nak bersalam. Yang menyatakan boleh bersalam, ambil umum dalil kelebihan bersalam, musafahah bila bertemu. Mana-mana orang yang bertemu dan dia musafahah, Allah ampunkan dosa dia. Itu hadis Nabi sebut. Dia ambil kaitan macam tu. Semayang bid'ah. Bagi yang kata tak boleh lepas semayang ni, tak boleh nak bersalaman dah, jadi bidah sebab Nabi tak buat. Itu pula pandangan dia. Jangan pula bergaduh dua kelompok ini, berpegang di masjid, siapa tak di masjid langsung. Sedangkan khilaf itu kalau diraikan tak ada apa-apa. Yang nak buat talqin, buat talqin. Yang tak nak buat talqin, dia buat cara lain, dia baca Quran saja. Dia ambil kaitan Nabi SAW lepas mati. Dan hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Nabi lepas mati berdiri sekejap di kubur. Dan Nabi kata istaghfiru li akhikum, minta ampun untuk saudara kamu, dia sekarang sedang disoal. Ada nak ambil keadaan macam tu, ada hak nak buat tarkib, terpulang pada masing-masing. Yang penting beramal dengan apa yang kita faham, yang dah dihurai oleh para alim ulama, bukan ikut nafsu tanpa ilmu, dengan kejahilan tanpa rujukan langsung. Itu tidak. Ada yang memang langsung tak ada dalil. Dah ada orang mati, kita pergi gali kubur, ambil pasir kubur balik rumah. Hak ni mana ada hadis, mana ada amalan ulama? Tak ada. Ni mengarut. Hak ni hak ni buanglah. Hak ni tegurlah. Buat lu apa? Bila tanam jenazah pula, berebut nak ambil tali mayat pula. Ni kau mengarut. Jadi benda-benda, ada benda yang tak ada langsung disebut oleh ulama, ada benda yang jadi khilaf kalangan ulama. Nak kena beza mana hak khilaf ulama, mana yang tak ada langsung khilaf kalangan ulama, maka barulah umat tidak pecah. Yang saya duk bimbang hari ni, bila ustaz-ustaz duk bergaduh, ustaz-ustaz duk bergaduh ni, mungkin dia jujur semua, dia okey lagi, ustaz-ustaz dia faham. Tapi anak buah dia hak jumpa, bila jumpa tak cara lain dah, dia bergabung, dia maki hamu, dia kata itu kata ini. Sebab tu saya kata apa, kalau guru dia kencing berdiri, anak murid dia kencing berlari. Sebab itulah kepada para asatizah, berilah pandangan yang berbeza dengan penuh keharmonian. Bentangkan hujah akademik kamu, hujah ilmiah kamu, apa Nabi kata, apa Quran sebut, apa ulama hurai, mana ulama kata boleh, mana kata tak boleh, dan serah pada umat nak pilih yang mana pandangan mereka. Jangan tegas dengan pandangan kita sehingga hampir nak mengkafirkan orang lain, atau nak membid'ahkan orang lain, atau nak menyesatkan orang lain. Ini benda yang tak betul, yang kita kena betulkan kalangan umat. Kenapa? Nak jaga umat jangan bagi pecah. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya segala urusan mereka serah pada Allah.
Mereka yang memecah belahkan umat zaman Nabi dengan tinggalkan agama Allah, yakni amruhum ilallah, urusan mereka serah pada Allah Ta'ala. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian dia akan maklumkan pada mereka apa yang mereka sedang kerjakan dulu. Maknanya apa? Di alam kematian, selepas mati nanti akan datang pula alam hisab. Allah akan maklumkan balik apa yang dibuat oleh manusia dulu. Serah pada Allah. Ayat ini memberi amaran pada manusia bahawa tak ada satu yang mereka buat yang terlepas daripada hisab Allah Ta'ala. Allah akan maklumkan balik pada kita. Bila? Di hari akhirat Allah Ta'ala. Masa tu akan diberilah ganjaran, mana yang ke syurga, mana yang ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali yang seumpama dengannya. Ayat ini kaedah yang besar dalam Islam, iaitu satu amalan baik Allah ganda 10. Kita ambil kaedah puasa yang disunatkan dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Kenapa puasa 3 hari sebulan? Kerana satu kebaikan ganda 10. 3 hari kali 10 bersama dengan puasa sebulan. 3 hari puasa menyamai pahala puasa 30 hari. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan ke Ramadan, tahun ke tahun, itu kafarah dosa antara keduanya. Ramadan puasa 30 hari kali dengan 10, seolah kita puasa 300 hari. Lepas puasa 30 hari Ramadan, sunat pula kita buat 6 lagi hari pada bulan Syawal. Man shama Ramadana summa atba'ahu sita min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian ekori dengan 6 hari bulan Syawal, faka'annahu shama dahra kullah, seolah dia puasa selama setahun. Kenapa? Sebab 30 hari campur 6 hari, dari 36 hari kali 10 bersama dengan 360. Itulah jumlah hari dalam setahun. Makna puasa 3 hari macam puasa sebulan, puasa 30 hari campur 6 Syawal macam puasa setahun. Dan kita pun dah baca hadis dalam 2 minggu lepas tentang puasa Arafah pula, yang mana puasa Arafah tukaffiru sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Kafarah dosa setahun yang dulu, setahun yang kemudian. Ni puasa nak cover 2 tahun pula. Tengok Allah Ta'ala punya kebaikan, rahmat, nak beri pahala pada manusia. Buat satu benda Allah ganda 10 pahala. Tapi jangan buat dipahami, aku mari dah mayang subuh kat masjid tadi, kat surau tadi, Padang tu satu ganda 10. Jadi hari ni sehari tak pergi masjid dah lah. Tu sesak pula kepahaman lagu tu. Umur kita umat pendek, umur dia pendek. Ma baina sittin wa sab'in, Nabi kata, antara umur 60 hingga 70 kiam. Berbalik umat dahulu kala, Nabi Allah Nuh sampai hampir 1000 tahun. Al-fasanatin illa khamsina ama, 950 tahun umur dakwah saja. Umur dia 1000 tahun. Umat Muhammad tak ada 1000 tahun, paling gagal 100 tahun lebih 150, 160 ada lah. Dia rekodkan, di alam Melayu kita ada direkodkan 160 tahun lebih. Bila umur kita pendek, nak ganda amal macam mana? Cara ganda amal Allah bagi satu amalan ganda 10. Bahkan dalam bab niat, idza hamma bihasanatin, seorang yang berniat, bukan niat, hamma mana terlintas hati nak buat satu kebaikan, falam ya'malha, tapi tak jadi buat, kutibat lahu hasanatun wahidah, dicatat untuk satu kebaikan. Baru litah nak buat. Kalau dia niat lain. Niat ni kata ulama mazhab Syafi'i, qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, sasar sesuatu diiringi dengan perlakuan. Kita bergerak pergi nak buat. Ni tak mari hamal, litah aja. Lagi kuliah lagi ni, tak jadi mari kuliah, pergi pasar dia.
apa? Dapat satu dah. Satu pahala. Pahala apa? Pahala dengan kuliah. Itu kalau yang niat. Bila dia buat sungguh, fa iza amilaha, bila dia buat sungguh, kutibat lahu asyru hasanat. Tu ditulis bagi dia 10 kebaikan. Wa iza hamma bisayyi'atin, jika dia terlintas nak buat jahat, falam ya'malha, tak jadi buat. Dia kata nak pergi ke Highland sekali, nak tengah judi sekali, tak masuk pun. Niat hati nak pergi, hamma lintas dia nak pergi, falam ya'malha, dia tak jadi buat. Kutibat lahu hasanatun wahidah, ditulis bagi satu kebaikan. Niat buat jahat, terlintas buat jahat, tak jadi buat, boleh pahala. Jangan pula kita kata kalau macam tu niat buat jahat kat rumah, banyak-banyak, lepas tu yang buat. Jangan, takut masa niat tu mati. Niat tu mari lintas mati. Tak perlu kita niat macam tu. Cuma kalau tak lintas nak buat jahat, tak dibuat, Allah beritahu pahala. Fa iza amilaha, kalau dia buat sungguh, tuktab lahu sayyi'atun wahidah, dicatat untuk satu je kejahatan. Tengok, Allah Ta'ala dia mengecilkan kejahatan, membesarkan kebaikan. Kita pula membesarkan keburukan, mengecilkan kebaikan. Dalam satu kain putih ada satu titik hitam, yang kita nampak hitam tu kan, hak putih tak nampak dah. Satu keburukan orang tu buat, dia nampak dia jahat tu, tak nampak kebaikan yang banyak. Itu sifat manusia. Kalau dia buat satu barang tak elok, sedangkan hak lain molek belakang, satu itulah yang godop cakap, kata hingga tenggelam habis kebaikan dia. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala yang bersifat rahmah, satu kejahatan hak dia buat, satu catat. Tapi yang putih hak banyak ni, Allah ganda besarkan lagi. Itu adalah rahmat Allah Ta'ala kepada manusia. Wa man jaa bis-sayyi'ati, dan barang siapa mendatangkan kejahatan, fala yujza illa mislaha, maka tak akan dibalas melainkan seumpamanya sahaja. Satu jahat, balas jahat saja. Sebab itulah kita diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ada buat jahat, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ekori perkara jahat yang dibuat dengan kebaikan, pasti kebaikan memadamkan keburukan. Kenapa? Sebab bila buat jahat, Allah catat satu. Dia buat yang baik itu 10, maka dia akan kamu hak satu jahat yang dibuat tadi. Itu pesanan Nabi kepada sahabat Nabi Muaz bin Jabal, minta nasihat Nabi. Dia dihantar oleh Nabi menjadi qadhi di negeri Yaman. Dia minta nasihat Nabi, nak buat lagi mana? Antara Nabi sebut kat dia, ekorilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan memadamkan kejahatan. Maka banyakkanlah kebaikan untuk padamkan kejahatan kita. Dan pasti bagi seorang mukmin, pasti banyak kebaikan dia berbanding kejahatan dia. Itu satu perasaan kita pandang baik, sangka baik pada manusia. Sebab itulah Allah ajar kita bersangka baik. Siapa yang sangka buruk, kata Nabi akzabul hadis. Quran berbunyi sama, akzabul hadis. Seburuk, sebohong bicara ialah sangka buruk. Sebab apa? Kerana satu benda yang kita nampak buruk kat diri dia, di sebalik itu banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk diri dia. Maka kita sebagai manusia kena sentiasa bersangka baik. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Zalim makna apa? Wadu' syai' fi ghairi mahalli, letak satu benda bukan tempat dia. Allah Ta'ala bagi manusia buat baik, Allah gandakan. Buat jahat, Allah bagi share saja. Kerana Allah itu maha adil, tak zalim. Hatta misqal, sekecil-kecil zarrah, seberat timbangan zarrah pun Allah Ta'ala tak kira. Zarrah dulu kita nak terjemah biji sawi. Biji sawi itu besar dah. Zarrah ni lebih kecil dari atom. Dalam bahasa sains lah. Kecil lagu mana pun tetap Allah kira.
Apatah lagi hak nampak di mata. Mana apa? Banyakkan melakukan kebaikan. Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Sebulah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang lurus. Boleh berada di jalan yang lurus, itu nikmat Allah Ta'ala bagi. Assalamualaikum. Dulu je. Soal kemudian. Ya. Bila Allah Ta'ala beri hidayah ke jalan yang lurus, itu nikmat. Nikmat kita kena sebut. Sebut wahai Muhammad, sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang lurus. Yang nak pergi kuliah kan ramai, berbanding yang tak pergi kuliah. Yang pergi masjid tak ramai berbanding yang tak pergi masjid. Yang beriman berbanding yang kufur, ramai yang kufur lagi. Maka orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala berada di jalan yang lurus, itu adalah nikmat besar Allah beri. Maka kena syukur kepada Allah Ta'ala. Dinan qayyimah, agama yang lurus. Millata Ibrahim Hanifah, itu agama Nabi Allah Ibrahim yang tidak condong kanan dan juga kiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesinambungan agama Nabi Allah Ibrahim, semua adalah agama Islam. Semua orang beri nama kemudian. Ibrahim dipanggil agama Hanifiyah. Agama dibawa oleh Musa, agama Islam, dipanggil kemudian sebagai Yahudiyah. Agama dibawa oleh Isa, agama Islam, dipanggil Nasraniyah. Nama diberi oleh manusia, tapi semuanya adalah agama Islam yang dibawa oleh para nabi sepanjang zaman. Termasuk nabi kita bawa agama Allah Subhanahu wa taala yang namanya Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu tergolong kalangan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab syiriknya macam mana? Syirik bila menduakan Allah pada patung berhala. Asal patung berhala ialah orang-orang soleh. Bila orang soleh ni mati, dia buat patung. Tujuan nak bagi ingat. Itu generasi pertama. Mari generasi kedua, tiga dan empat, dia dah lupa dah tujuan asal buat patung, nak ingat saja. Akhir dia juga pula sebab patung. Maka kemudian pula anggap patung ni orang tengah pula dengan Tuhan. Itulah kesyirikan orang-orang Arab Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi kita betulkan kesyirikan ini. Kul, sebutlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebutlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati kematianku, lillahi rabbil alamin, menjadi milik Allah Tuhan yang mencipta, menguruskan seluruh alam. Ini antara bacaan doa iftitah kita. Inna salati, Allah mulakan dengan salat. Kenapa? Ibadat paling besar. Wa nusuki, semua ibadat lain. Kata setengah ulama tafsir, makna nusuki ibadat menyembelih ketika musim haji. Solat aku ibadat menyembelih aku, atau solat aku ibadat umum aku, wa mahyaya hidup aku. Bila hidup, start kita buka mata kita, bangun tidur sampai tidur semula, bahkan kita sepanjang tidur, sepanjang hayat Allah Ta'ala bagi, wa mamati, dan mati aku lillah, menjadi milik Allah Ta'ala. Mana apa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Siapa dia? Allah Rabbil Alamin. Rabb tiga makna. Satu, Rabb makna pemilik. Kedua, Rabb makna pencipta. Ketiga, Rabb maknanya pengurus. Allah Ta'ala adalah pencipta bagi alam ini. Allah Ta'ala adalah pemilik bagi alam ini, dan Allah Ta'ala adalah pengurus bagi alam ini. Itu mana Rabb. Rabbil Alamin, Tuhan menjadi pencipta, pemilik, pengurus semua alam-alam. Alam ni banyak. Alam manusia satu alam, alam jin satu alam, alam binatang satu alam, alam nampak di mata satu alam, hak tak nampak di mata satu lagi alam. Alam syahadah nampak di mata, alam dunia satu alam, alam kubur satu alam, alam mahsyar satu alam,
Alam syurga tu alam lain pula. Semua alam-alam yang banyak ini adalah milik Allah, dicipta oleh Allah, diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tak ada syirik baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diarahkan oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang awal muslim, serah diri kepada Allah taala. Ayat ni adalah ayat pengiktirafan yang kita baca dalam doa iftitah kita ketika melakukan solat. Tujuannya apa? Nak peringat semua hidup kita, mati kita, ibadat kita semua untuk Allah Ta'ala. Dalam hidup tak pernah syirik kepada Allah Ta'ala. Dalam hidup kita jadi orang yang awal muslim, serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Dan lagi 3 ayat, 2 ayat kita akan sambung insya-Allah sebagai penutup bagi surah Al-An'am pada minggu akan datang. Ambil sikit lagi. Apa dia soalan lagi? Apakah hukumnya? Untuk beri salam kita sambung. Okey. Soalan daripada haji kita. Beri salam tak sambung. Salam, memberi salam hukum sunat. Jawab salam hukumnya wajib. Wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu. Bila kamu diberi satu ucapan tahiyat, ucapan penghormatan, mana salam, fahayyu, maka jawab bi ahsana minha, dengan yang paling baik. Auruduha, ataupun pulangkan balik dengan maksud pulangkan yang sama. Assalamualaikum, jawab dengan waalaikumsalam, baru sama. Macam mana lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Ridwanu tu ada khilaf ulama tentang sabit tak sabit ucapan itu. Ya. Sambung salam tak, kita beri salam. Bukan salam assalamualaikum. Musafahat, bersalam-salaman. Ya. Hukum bersalam-salaman sunat. Dia tak nak salam tu hak dia lah. Bukan benda wajib. Tapi bergaduh haram. Berpaling wajah, tak nak bercakap, 3 hari je boleh. La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Tak halal bagi orang Islam meninggalkan saudaranya lebih 3 malam. Yang taqiyah ni jumpa, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Ni paling kelai, ni paling kelai. Nak kena lagi mana? Wa khairuhum allazi yabda'u bisalam. Yang paling baik yang mula dengan salam. Tak apa, tak nak salam kita, tak apa. Kita ulur tangan. Tak apa. Pesaka baik kat dia. Mungkin tak perasan. Kita ulur tangan, tak perasan. Nanti nak cepat ke apa, sangka baik dulu. Mula beri salam, Assalamualaikum. Dia tak jawab, mungkin dia jawab, kita tak jawab. Sangka baik. Sangka baik. Kita ni banyak usaha kat orang. Sangka baik dulu orang. Sangka baik itu menenangkan jiwa kita. Sangka buruk menyakitkan hati kita. Seorang kita beri salam, Assalamualaikum. Dia pun tak jawab, dia jalan sikit. Kita fikir hadis hari, apa tak jawab salam aku? Kelakar sungguh. Ke salah apa aku dengan dia? Sehari duduk mikir. Tak apa, aku lepas ni aku tak boleh salam dah dia. Dia ada yang jaga, ajak aku tak pergi dah. Dia fikir seorang dia tahu orang tadi sehari. Sakit jiwa tak? Sakit jiwa, sakit jantung lah. Pak mati. Tapi yang mana-mana ada, tak jawab salam, tak perasan aku. InsyaAllah esok aku beri pula. Tak fikir dah. Hak dia fikir esok nak beri pula salam. Kebaikan untuk diri dia. Jadi apa untung kita sangka buruk kawan? Tak ada untung. Yang untung sangka baik sama. Orang yang sangka buruk, orang yang cakap uduk, ini orang ada penyakit. Kalau buka Facebook, yang suka komen buruk-buruk ni orang ada penyakit hati. Biar dia, tak lama cepat mati. Orang yang mulut jahat, dia tak mari memberikan hati yang jahat. Kalau hati dia baik, dia takkan jadi mulut jahat. Senang aja. Kalau orang tu mulut jahat, cara apa dia ke dia lah. Kerja kita tegur je. Tak perlu kita fikir hadir sebab susah hati kita. Tu saya orang komen lagu mana, oh dah je, aku suka dia. Tanya apa orang yang tak betul. Dia komen yang uduh-uduh, betul dia ada penyakit, dia sakit. Kita orang sihat, tak ada apa kita.
Komen 100 ke, 1000 ke, 10,000 ke, komen. Orang sakit. Orang sakit, dia sakit lagi. Dia mati cepat. Kerja kita doa kebaikan untuk diri dia. Nak balas? Tak payah balas. Kenapa? Wa'arid anil jahilin. Quran kata, berpalinglah kamu daripada orang bodoh. Hak dah kena belah. Tak sebab apa? Duk balas dia, balas pula. Tak habis tak? Biar ke dia. Biar apa gitu Kata guru saya, Ustaz Ismail Kamus, nak gocoh ni sedap 2 orang. Kalau seorang nak gocoh seorang tak gocoh. Mudah je. Tuan-tuan, sangka baik. InsyaAllah. Baik, saya nak baca sikit hadis Nabi. Kita dah habis bab birrul walidain, dan kita masuk bab yang baru pula. Sebab itulah orang yang suka komen huduh-huduh dalam Facebook saya, tulislah. Saya tak layan pun. Dia merepuk seorang-seorang diri dia. Lepas ni dia berhenti ya. Tak, dia penat tulis berhenti. Takkan 4 jam nak tulis. Ada orang kata, Ustaz sabar, ada orang komen pelik-pelik. Tak baca, kita baca. Tak baca komen pelik-pelik tu. Ini hadis Riyadhus Salihin. Bab tahrimil uquqi wa qati'atir rahmi. Bab mengharamkan penderhakaan pada ibu ayah dan memutuskan rahim. Walaupun tajuk baru, dia tak lari daripada tajuk kita bincang sebelum ini. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum. Allah Ta'ala berfirman, maka adakah sekiranya kamu melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan memotong-motong rahim-rahim kamu, mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah, lalu Allah bisukan mereka dan butakan mata-mata mereka. Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Ayat ni sebagai muqaddimah disebut oleh Al-Imam Nawawi untuk dijadikan sebagai huraian pada bab yang kita bincang. Yang nak diambilnya ialah ayat wa tuqatti'u arhamakum. Kamu memotong-motong rahim-rahim kamu. Orang yang potong rahim, dia berangkai dengan satu lagi perangai, tufsidu fil ardi, merosakkan muka bumi. Makna merosakkan muka bumi ialah orang yang buat maksiat. Orang yang buat maksiat, dia merosakkan muka bumi. Dan orang yang buat maksiat, dia terdedah pula pergi lebih jauh lagi, memutuskan hubungan rahim kekeluargaan. Dan menariknya, Allah guna ayat tuqatti'u. Qata'a, potong. Qata'a, banyak kali potong. Potong sekali, qata'a. Banyak kali potong, qata'a. Nak menggambarkan perangai yang jahat. Bukan sekali dia putuskan rahim, dia putus banyak rahim-rahim. Sepupu dia putus, pak dara dia putus, nak dara dia putus, habis nak putus belaka. Hak balasnya dengan pak dara je. Hak asal-asal balas dengan pak dara, habis dengan anak-anak dia, cucu dia, menantu dia, ipar dia, habis semua dengan belaka. Tuqatti'un. Maka orang macam ni kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah. Ni orang yang Allah laknat. Ini dipanggil laknat umum. Orang yang buat dosa secara umum dilaknat oleh Allah. Maknanya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala.
Bukan bermaksud kita secara peribadi dia laknat dia, tak. Anda kena ingat ni, beza ni. Bila Allah melaknat, Allah laknat cara umum pada pelakuan sekian, Allah laknat. Putus rahim, Allah laknat. Tu Allah laknat. Kita pula tak boleh laknat orang secara individu. Tu beza dia. Tak boleh kata mu ni mak mal'un sungguh mu ni. Mana pun mal'un, orang kelaknat sungguh. Tak boleh. Yang kita boleh kata, mak, perangai putus rahim ni mal'un, dilaknat. Perangai itu. Adapun orangnya, itu kan kerja kita melaknat. Tak boleh melaknat orang yang Islam. Wallazina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang mati dan dia adalah mati kufur, mereka yang laknat oleh Allah. Al-Imam Qurtubi ambil dalil kat situ menyatakan bahawa orang itu selagi dia belum confirm mati kufur, tak boleh kita laknat. Dia tak Islam pun tak payah laknat. Selagi dia tak mati terasa kekufuran. Confirm dia mati kufur, datang hukum laknat. Pun tak laknat dia lagi kita secara peribadi. Kalau orang yang kufur, yang belum mati, tak boleh laknat seperibadi, apatah lagi orang Islam. Kita ni mudah je berkata laknat. Laknat sungguh mu seorang ni. Siap laknat anak lagi pula. Sama juga, tak boleh melaknat diri sendiri. Doa laknat atas diri sendiri. Wala tad'u ala anfusikum. Jangan doa benda tak elok atas diri sendiri. Tak boleh. Hukum minta laknat diri sendiri adalah haram. Oh, kalau saya tak buat begini, maka laknat Allah lah pada saya. Tak boleh. Salah. Siapa yang buat sumpah, saya akan pergi masjid. Kalau saya tak pergi masjid, maka laknat Allah pada saya. Dia sumpah. Sumpah tadi haram ke mana? Haram sebab laknat. Dia laknat diri dia kalau tak buat. Di masjid itu sunat. Dia buat sumpah tujuan biar dia pergi masjid, tapi dia sebut laknat tadi diri dia. Tak boleh. Ini sumpah yang haram. Maka sebarang sumpah yang ada unsur laknat atas diri sendiri, hukumnya adalah haram. Sumpah yang mulghah, sumpah itu terbatal. Nak kena faham hukum. Jangan melaknat atas diri sendiri. Waqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang membatalkan janji Allah selepas diikat janjinya. Wa yaqta'una ma amarallahu bih, dan dia memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya, ayyusala, untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardi, dan dia melakukan kerosakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'udar, mereka lah yang mendapat laknat, dan mereka lah yang mendapat seburuk-buruk tempat kembali. Satu lagi ayat yang mana hampir sama. Ayat ni pun Allah Ta'ala jalinkan orang yang putuskan rahim dengan orang yang merasakkan muka bumi Allah. Digabungkan dua sifat. Ayat ini menjadi khilaf kalangan ulama. Apa makna putuskan apa yang Allah perintahkan? Antaranya kata ulama, memutuskan barang yang Allah wajibkan, dia tak buat. Yang kedua, dengan maksud silaturahim, memutuskan yang barang Allah suruh sambung. Yang Allah suruh sambung ialah rahim, dia putuskan rahim. Maka Allah gabungkan orang putuskan rahim dengan cerita orang yang merosakkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala lagi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ayat ni kita akan bincang dalam kuliah akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ya? Ada soalan lagi?
Ha? Ulang lagi. Okey, sipang gerpang dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ini.